Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam channel Ustaz Abah. So hari ini anak-anak, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Abah, kita akan sambung dalam tajuk hadis yang sebelum ini kita belajar. Ingat tak tajuk apa? Ingat tak? Ya, bagus. Tajuknya ialah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Abah senyum? Kerana kita juga harap kita termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak, Abah dah terangkan hari itu, iaitu 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seorang yang mencintai masjid, hatinya cinta kepada masjid. Yang keempat, iaitu 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seseorang yang membenci maksiat. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Dan yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah hingga menitiskan air matanya. So, Abah akan huraikan satu persatu. Yang pertama, ya, pemimpin yang adil. Ya, apakah maksud pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pemimpinannya, berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contohnya apa anak-anak? Okey, contohnya memastikan, sebagai pemimpin kena pastikan keperluan asas rakyatnya itu dipenuhi. Yang kedua, mencegah kemungkaran daripada berleluasa di kalangan orang yang berada di bawahnya. Okey, itu yang pertama. Kita pindah pula kepada yang kedua. Ya, yang kedua apa dia anak-anak? Pemuda yang taat, yang hidupnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah. Okey, apa maksudnya itu? Apa? Iaitu pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Contohnya apa lagi anak-anak? Contohnya, yang pertama, melaksanakan tuntutan solat 5 waktu anak-anak dan ibadat puasa yang sempurna. Ya Allah, dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Dan Abah yakin anak-anak di luar sana adalah anak-anak seperti ini yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, iaitu seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Apa maksudnya anak-anak? Iaitu maksudnya seseorang itu yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan juga kebajikan. Itu hebat tu anak-anak ya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya seperti menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid. Yang kedua, contohnya menyertai segala aktiviti-aktiviti di masjid. Seperti apa? Majlis-majlis ilmu dan juga program-program sukan dan riadah ataupun apa saja aktiviti buat Asyura dan sebagainya, menyatakan bahawa dia sangat cintakan kepada masjid. Okey, yang keempat. Mana ni yang keempat nak? Mana ya? Kita tengok lagi. Allah, kena petik jari juga. Yang keempat ialah 2 orang yang mengasihi dan saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah juga kerana Allah. Maksudnya apa anak-anak? 2 orang ini yang bersahabat. Mereka ni baik, bersahabat, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bersahabat kerana kehendak sesuatu, bukan kerana harta, bukan kerana cantik, bukan kerana handsome, tetapi kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa anak-anak? Contohnya bagaimana kita lihat Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan pelbagai ujian. Semasa mana? Semasa berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah.
Okay. Begitu juga kita tengok bagaimana persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Dan kalau anak-anak nak tahu, ada juga yang offer isteri kepada kaum-kaum Muhajirin, orang Ansar di Madinah. Hebatnya anak-anak. Kenapa? Kerana mereka memikirkan bahawa kasih sayang mereka, cinta mereka sesama umat Islam kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, apa yang kelima anak-anak? Seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tu? Ya, maksudnya ialah seseorang yang membenci dan menjauhi segala perbuatan yang melanggar suruhan Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangannya, sama ada dalam bentuk lisan dia tegur, ataupun perbuatan ataupun hatinya. Okey, contohnya macam mana anak-anak? Ya, kita tengok contoh lagi senang. Kita tengok contoh. Contohnya macam ni anak-anak, menjauhi perbuatan mencuri. Itu orang yang mendapat naungan daripada Allah SWT. Walaupun dia nampak duit tu ada, dia boleh curi, tapi kerana apa? Dia tahu bahawa benda tu haram, maka dia tak mencuri. Masya Allah, itulah orang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, menghindari pergaulan bebas tanpa batasan. Contohnya, ramai anak-anak muda sekarang yang mereka ini naik motor bersama ataupun tidak menjaga aurat mereka, berhubung lelaki dan perempuan tanpa ada batasan. Jadi kita kena benci kepada maksiat tersebut supaya mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekah. Sembunyikan sedekah. Dia bagi sedekah, tak cerita dekat orang. Maksudnya apa? Sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contohnya apa anak-anak? Contohnya memberikan sumbangan kewangan secara perbankan. Sekarang ni banyak online dalam talian. Orang tak tahu pun dia bank in RM50, RM100, RM1000, RM100,000 dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Yang seterusnya ialah mewakafkan tanah. Contohnya, memberikan tanah bagi masjid dengan tujuan pembinaan masjid. Kadang-kadang orang pun tak tahu siapa tuan wakaf ini. Itulah manusia yang hebat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Masya Allah, hebatnya. Macam mana ni? Contoh maksudnya ialah seorang ingat Allah sama ada melalui hati atau lisan ataupun dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa anak-anak? Seseorang yang beristighfar, astaghfirullahalazim, menangis-nangis air matanya kerana mengharapkan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengalir air matanya mengenangkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Itulah 7 golongan yang hebat yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita lihat pengajaran ayat. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk memakmurkan masjid agar syiar Islam dapat ditegakkan. Yang keempat, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman dan damai. Okey, dan seterusnya kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah kita kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa. Dan yang terakhir, kita hendaklah melazimi amalan-amalan zikrullah agar jiwa kita akan tenang. Itulah pengajaran ayat dan banyak lagi pengajaran-pengajaran daripada hadis tadi anak-anak. Maksudnya apa yang baik, apa yang kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita, itulah pengajaran ayat. Dan akhir sekali, macam biasa, mari kita buat latihan bersama-sama, bincangkan soalan ini bersama dengan rakan-rakan dan guru anda. Senaraikan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis. Ingat 7 golongan berdasarkan hadis. Yang kedua, bagaimanakah cara yang perlu dilakukan
untuk oleh seseorang supaya dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Ingat ya Allah, keyword soalan ialah cara. Bila cara, mestilah bermula dengan kata kerja. So, anak-anak boleh ambil 7 perkataan tadi, 7 kata kerja yang ada 7 naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Abah dah bagi tadi 7 pengajaran ayat. Mungkin anak-anak boleh ambil lain apakah lagi pengajaran ataupun yang dapat diambil daripada hadis itu tadi. Selamat belajar anak-anak. Tahniah kerana kita semua telah belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa juga supaya kita termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.